Salam sejahtera kepada Dr. Hasmadi dan rakan-rakan sekalian. Kami ialah kumpulan 7 daripada kursus penghayatan etika dan peradaban Seksyen 09G. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang topik 7, teknologi maklumat dan komunikasi sebagai penggerak kesempurnaan nasional di Malaysia. Nama saya Samantha San dan seterusnya ialah ahli kumpulan saya, iaitu Yoi En, Liu Meitong, Elina Ng Pei Yin, Hong Ziyi, Wong Yin Xin, dan Peng Xiayan. Isi kandungan kami pada hari ini termasuklah pengenalan, evolusi dan pengobrolan teknologi, konsep hubungan manusia dan teknologi, etika peradaban dalam penggunaan ICT, ICT tapak pengukuhan kesempurnaan nasional, isu-isu semasa ICT, dan akhirnya kesimpulan. Pada era yang serba canggih dan moden ini, teknologi di negara kita, Malaysia, telah dipentingkan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup masyarakat pada masa ini. Mereka bergantung kepada kemudahan yang dapat memberikan faedah kepada kehidupan seharian mereka. Kemunculan ciptaan-ciptaan saintifik yang lebih canggih seperti televisyen, komputer dan telefon pintar telah membawa impak yang besar kepada setiap golongan manusia, sama ada bagi kegunaan individu ataupun organisasi syarikat. Dengan kelebihan ini, manusia dapat dibantu supaya dapat bekerja dengan lebih pantas dan sempurna dalam mengendalikan penyimpanan data-data yang penting. Apa itu teknologi maklumat dan komunikasi? Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT merupakan suatu alat perkongsian maklumat yang dapat meningkatkan pendidikan, kualiti hidup, ekonomi, politik serta sosial secara formal atau tidak formal. Terdapat juga kesan yang negatif terhadap setiap pengguna. Hal ini disebabkan oleh ICT akan memanfaatkan atau memudaratkan seseorang bergantung kepada tujuan mereka semasa menggunakan kemudahan ICT. Masyarakat menggunakan ICT untuk berkomunikasi dengan orang lain sama ada jarak jauh atau dekat melalui media sosial. Contoh-contoh media sosial termasuklah Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok dan sebagainya. ICT telah menjadi sebahagian dalam kehidupan kita disebabkan oleh ICT telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi. Hal ini juga merupakan perubahan yang perlu dilalui oleh peradaban kerana suara peradaban itu sekarang disampaikan melalui ICT. Salam sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Yoi En, nombor kad matrik SB23087. Hari ini saya ingin membentangkan tentang evolusi dan penggobalan teknologi. Mula-mulanya, mari kita lihat apakah maksud evolusi. Evolusi merupakan perubahan teknologi yang akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus pengglobalan teknologi. Zaman yang penuh dengan cabaran kerana semua maklumat diperolehi dengan cepat dan tanpa ada sekatan geografi. Pada hari ini, ramai manusia memperkatakan tentang globalisasi dan mereka memberikan pelbagai tafsiran tentangnya sama ada positif maupun negatif. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan dengan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan yang diperolehi melalui teknologi. Pada hakikatnya, pengobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan, contohnya dalam bidang pertanian dan makanan, pengangkutan, pembinaan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan bahan, dan kecerdasan buatan artificial intelligence dan internet benda, Internet of Things. Dalam bahagian pertama, Rukun Negara 31 Ogos 1970 kemerdekaan yang ke-13 telah menyertakan beberapa objektif. Objektif yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Objektif yang kedua ialah memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan seksama.
Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Yang terakhir, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang evolusi ICT di Malaysia. Pada tahun 1983, Dr. Mohamed Awang Lah merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah LUM telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmau Universiti Malaya. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia rangkum dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah diduburkan oleh Dr. Mohamed Awang Lah. Universiti-universiti tempatan merupakan pengguna rangkum pada peringkat awal. Pada tahun 1991 pula, program jaring Joint Advanced Integrated Networking telah dirumuskan. Program ini bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Sekarang, marilah kita lihat kepada impak penglobalan teknologi dalam bidang pertanian. Impak pertama ialah dapat memberikan keuntungan yang maksimum dan meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian mampan. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengalahkan operasi komersial berskala besar sama ada dalam bentuk sistem peladangan berkelompok atau estate. Yang ketiga, dapat keuntungan yang optimum disebabkan pengurangan penggunaan tenaga buruh dan penjimatan kos operasi. Samping itu, impak pengembangan teknologi dalam bidang pembinaan pula. Yang pertama, melengkapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat, meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan pembinaan yang lebih baik melalui jentera, peralatan, bahan dan perancangan yang projek terperinci. Yang ketiga, dapat menjimatkan masa pembinaan dan penghasilan kualiti kerja yang baik. Dalam bidang makanan pula, impak yang pertama ialah penggunaan jentera berteknologi dalam kerja penanaman membolehkan peningkatan dalam pengeluaran pertanian. Industri makanan yang dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang singkat. Penggunaan jentera berteknologi dapat membuka kawasan baru untuk ladang pertanian dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, teknologi dapat membantu membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Slide yang seterusnya adalah tentang konsep hubungan manusia dan teknologi. Manusia dikenali sebagai pengawal dan pengguna kepada teknologi. Teknologi yang berkembang mampu mengubah kehidupan manusia dengan baik. Tapi teknologi juga dapat memberi kesan negatif kepada pengguna. Oleh itu, pengguna hendaklah menggunakan teknologi dengan bijak dan memanfaatkan. Kebaikan teknologi terhadap manusia adalah membantu manusia untuk berkomunikasi. Penyaluran maklumat dapat disalurkan dengan cepat ke seluruh dunia melalui platform media sosial dan Google. Selain itu, teknologi membolehkan individu untuk menghubungi sesiapa sahaja. Alat komunikasi seperti telefon bimbit dan komputer telah memudahkan perhubungan dengan orang yang dikehendaki melalui Messenger atau WhatsApp. Di samping itu, teknologi juga memudahkan urusan harian manusia dengan menggunakan peralatan yang moden untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak dan membasuh pakaian. Pengguna teknologi juga memberi kesan negatif kepada kehidupan manusia. Antara kesan negatif adalah gaya hidup bekerja menjejas, di mana individu memerlukan kerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, sebab diminta oleh syarikat melalui WhatsApp atau email. Selain itu, penguasaan teknologi baharu menjadi satu cabaran bagi golongan orang tua yang mungkin tidak mahir dengan perkembangan terkini. Di samping itu, penggunaan teknologi juga berpotensi menjejaskan kesihatan mental, terutama ketika individu terlibat dalam kejadian seperti cyberbully atau menjadi mangsa penipuan. Selamat sejahtera semua, nama saya ialah Elina Umpeyin dari kumpulan 7 Seksyen 9G. Saya ingin berkongsi etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dalam era globalisasi yang semakin besar ini, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah menjadi sebahagian daripada rutin harian bagi setiap individu. Setiap orang kini melalui internet secara meluas, terutamanya platform media sosial, tanpa mengira lokasi dan waktu. Walaupun diberi kebebasan untuk memiliki pelbagai aplikasi, namun semua tertakluk kepada sekatan-sekatan dan akta-akta yang tertentu dalam penggunaannya.
Terdapat perkara yang perlu diketahui semasa menggunakan sosial media. Yang pertama, pengguna mestilah hormat privasi dan masa orang lain. Dengan mengamalkan aspek ini, keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata dapat digagalkan. Selain itu, pengguna haruslah menggunakan bahasa yang baik dan sopan semasa berkomunikasi. Ini adalah kerana pengguna dapat mencegah konflik dan membina kesefahaman antara satu sama lain. Bahasa yang sopan dan bertimbang rasa dapat membantu mencegah konflik dan memudahkan proses kesefahaman sesama mereka. Seterusnya, pengguna ICT patut menjauhi sentimen pergauman dan politik untuk memahami konteks sosial dan politik. Pengetahuan tentang sentimen pergauman dan politik membantu pengguna ICT mengetahui konteks sosial dan politik di sekeliling mereka. Ini dapat membaca dan menafsirkan maklumat yang disampaikan secara kritis dan berkesan. Di samping itu, pengguna ICT wajib mengikut piawaian online sebagaimana dia menjalani kehidupan seharian. Maklumat yang disebarkan mestilah benar, menghormati hak cipta, dan mengelakkan dari perilaku yang bersifat kebencian atau merosakkan. Selain itu, pengguna ICT tidak patut mendedahkan data peribadi di sosial media, contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Tindakan ini penting kerana pihak yang bertujuan jahat mungkin akan menyalahgunakan maklumat tersebut untuk tujuan penipuan atau ancaman. Akhirnya, pengguna ICT tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar atau palsu. Berita yang palsu boleh menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Hal ini akan mengganggu ketenteraman awam dan membahayakan keamanan serta keharmonian sosial. Sekian, terima kasih. Nama saya diucapkan. Nama saya Hong Sudi dengan metrik ID ST22027. Hari ini saya ingin memperkenalkan tentang tajuk ICT dapat pengukuhan kesepakatan nasional. Pada masa kini, telah wujudnya berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, dan berbagai-bagai lagi. Dengan adanya media sosial seperti ini, ianya telah memudahkan masyarakat kini untuk lebih rapat dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum, agama, dan latar belakang. Namun, setiap warga negara perlu berhati-hati dan menggunakan media sosial dengan baik. Antaranya penggunaan ICT adalah untuk membantu, mendidik serta membangunkan masyarakat untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya ejen-ejen sosialisasi seperti yang dinyatakan tadi, kita dapat menyatu padukan kaum kerana kita dapat berkenalan dengan orang baru dengan lebih mudah seperti menghantar mesej dan mengikut mereka di aplikasi Instagram atau Facebook. Jadi, apakah kepentingan ICT? Mengapakah ICT merupakan dapat pengukuhan kesepakatan nasional? Hal ini demikian kerana ICT mempermainkan peranan yang penting kepada dunia. Hal ini dapat dibuktikan apabila ICT mempercepatkan hubungan antarabangsa. Dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan wujudnya ICT. Kita dapat berhubung dengan wujudnya ICT. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada melalui email, sosial media, WhatsApp dan sebagainya. Selain itu, kewujudan ICT turut membantu dalam sistem pengajaran. Pendidikan di sekolah atau di institusi lebih bercirikan pendidikan jarak jauh. Peluang pendidikan lebih luas selain daripada menjimatkan kos. Pelajar mampu mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja-kerja sekolah atau projek-projek belajar. Bukan itu sahaja, kes jenayah yang semakin berleluasan di negara Malaysia dapat diatasi dengan bantuan ICT juga. Televisyen tidak tertutup, juga dikenali sebagai CCTV, banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank, lapangan terbang dan pasar-pasar raya. Oleh itu, kegiatan jenayah yang berlaku dapat dikesan dan membekas berjenayah yang terbaru. Seterusnya, bagaimanakah ICT dapat memupukkan semangat kepaduan dalam kalangan masyarakat? Sebenarnya, faktor-faktor ICT dapat pengukuhan kesepakatan nasional boleh dibahagikan kepada 3 bidang, iaitu agama, pendidikan dan politik. Tidak boleh dinafikan bahawa, walaupun berbeza pegangannya, setiap agama di Malaysia sentiasa memupuk perpaduan, bukan sahaja antara umatnya, tetapi juga antara manusia lain. Kasih sayang terhadap manusia lain tanpa mengira agama dan bangsa sering menjadi ajaran utama agama-agama di Malaysia. Itulah sebabnya Malaysia mampu aman damai sampai ke hari ini, walaupun terdapat banyak agama yang berbeza dianti di negara kita. Di samping itu, faktor-faktor ICT dalam memupuk kesepakatan nasional dalam bidang
pendidikan adalah dapat mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan, realistik dan interaktif, serta mampu menjana pembinaan daya kreativiti dan inovasi, selain menggunakan teknologi untuk mengakses maklumat dari berbagai sumber. Dalam bidang politik pula, faktor utama adalah membantu dalam menyatukan masyarakat dalam media sosial. Pemimpin-pemimpin dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat dan membincangkan isu-isu terkini yang melibatkan berbagai etnik supaya tidak timbul salah faham dalam masyarakat. Tambahan pula, kesan-kesan ICT kepada tapak pengukuhan kesepaduan nasional adalah memudahkan manusia agar boleh berkomunikasi dengan lebih cepat. Contohnya, melalui laman sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, manusia boleh berkomunikasi secara atas talian dengan mudah. Selain berkomunikasi dengan menggunakan teks, penggunaan telah dipertingkatkan kepada suara dan video. Hal ini dapat mengeratkan hubungan dan semangat perpaduan antara satu sama lain. Seterusnya, pembangunan ICT juga dapat mempercepatkan urusan seharian kerana berbagai urusan kerja amat mudah dan boleh dilakukan secara atas talian. Misalnya urusan perbankan, pembayaran bil utiliti, permohonan kerja, pembeli belah dan sebagainya. Pembangunan dalam ICT juga mengizinkan ahli masyarakat untuk mengetahui perkembangan semasa supaya tidak jadi sebagai katak di bawah tempurung. Dengan wujudnya ICT, seseorang dapat mengetahui berita atau kejadian yang berlaku di luar atau di dalam negara dengan cepat dan mudah. Pendek kata, penggunaan ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional memberi impak positif kepada majoriti ahli masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa kandungan dalam penggunaan ICT bukan sahaja memberi banyak maklumat yang berguna kepada kita, bahkan dapat menanamkan rasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan perpaduan etnik di Malaysia. Dalam rangka teknologi maklumat dan komunikasi, memang jelas bahawa kita dapat menggunakannya dengan bebas, tetapi kita perlulah menggunakannya dengan berhemat juga dan perlu mempunyai tujuan yang betul. Salam sejahtera. Nama saya Wong Ying Sing. Metrik kad saya ialah SC23020. Seterusnya, saya akan membentangkan isu-isu semasa ICT. Satu berita isu semasa berkaitan dengan penyebaran kes-kes berita palsu merosot sebanyak 83% semasa PKP 3.0, kata Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia pada Jun 15, 2021. Seperti yang kita tahu, teknologi digital telah merewasi dunia dan mengubah cara kita berkomunikasi, menjalankan perniagaan dan mengakses maklumat. Oleh itu, fenomena berita palsu semakin meluas di alam cyber. Tetapi, kes-kes berita palsu merosot sebanyak 83% semasa PKP 3.0 berbanding dengan PKP 1.0. Semasa MCO terdapat banyak komen negatif dan disinformasi mengenai vaksin daripada kumpulan anti-vaksin. Beliau juga menyatakan adalah penting untuk mengawal penyebaran berita palsu kerana ia boleh menyebabkan kebimbangan, panik dan tekanan awam, termasuklah ketakuan untuk mengambil vaksin. Maka rakyat Malaysia perlulah menggunakan media sosial dengan bijak dan berhati-hati kerana bukan semua yang dibaca di atas internet adalah benar. Untuk memastikan kebolehpercayaan sesuatu berita, kita boleh menggunakan portal sebenarnya.my dan menerima pemberitahuan daripada Pasukan Tindak Balas Cepat KKMM. Berita kedua menyentuh tentang kerjasamaan kerajaan, swasta bukti komitmen memajukan pembangunan ICT daripada pakar IT pada Februari 9, 2024. Kerajaan dan sektor swasta telah bekerjasama dan melabur secara aktif dalam teknologi dan infrastruktur digital yang membolehkan Malaysia mencapai kemajuan yang kriteria dalam pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, DBN yang menawarkan sistem rangkaian perkhidmatan 5G di Malaysia seras dengan MyDigital. Perkembangan itu membolehkan kerajaan melaksanakan perancangan infrastruktur komunikasi bagi memupuk pertumbuhan ekonomi digital. Selain membantu Malaysia melahirkan lebih ramai peneraju dalam teknologi tanpa bergantung kepada kepakaran luar. Seorang beliau pernah berkata, "Jadi saya percaya jika pelaburan penerusan dalam infrastruktur dan dasar, Malaysia berpotensi muncul sebagai peneraju utama landscape digital di rantau ini." Ini sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan yang seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Selepas memahami beberapa aspek penting tentang isu teknologi dan ICT, maka sampailah masanya untuk mengakhiri pembentangan ini dengan kesimpulan terhadap isu teknologi dan ICT. Isu ICT telah menarik perhatian dalam kalangan masyarakat sekarang.
ICT bukan sahaja menarik perhatian golongan remaja, namun golongan warga emas juga semakin memberi tumpuan terhadap isu ICT. Hal ini kerana kehidupan manusia masa kini banyak bergantung kepada kemudahan teknologi yang banyak memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Perkembangan ICT telah membawa banyak kebaikan kepada kehidupan manusia seperti membantu komunikasi antara manusia dengan lebih efisien dan mempercepatkan urusan manusia. Namun, ICT perlu dikuasai atau diaplikasikan dengan lebih bijaksana untuk mengelakkan menimbulnya kesan negatif ICT terhadap kehidupan manusia. Kesan negatif yang akan dihadapi oleh manusia jika tidak menguruskan ICT dengan baik adalah kes jenayah cyber meningkat dan pengguna ICT berkemungkinan akan menghadapi kehilangan harta wang jika terlibat dalam kes penipuan online. Penggunaan ICT dalam kehidupan terkini perlulah diterapkan bersama beretika dan peradaban yang baik untuk memastikan teknologi dan ICT dapat memberikan manfaat yang terbesar terhadap kehidupan manusia. Oleh itu, panduan-panduan yang penting seperti cara bertutur, berkongsi, berbudi dan cara hidup normal sebagai manusia perlulah sentiasa diamalkan oleh pengguna ICT dan teknologi. Akhir sekali, teknologi dan ICT boleh mendatangkan kesan dua belah sama ada positif atau negatif. Masyarakat perlu dipupuk sebagai masyarakat yang beretika dan beradab sebelum menguasai sesuatu teknologi. Sebagai golongan masyarakat yang bertanggungjawab, pengguna teknologi dan ICT memegang peranan yang penting dalam aspek memajukan teknologi dan ICT dengan menerajukan etika dan peradaban manusia dalam pengurusan ICT demi kebaikan masa hadapan manusia. Kami sebagai golongan remaja yang bertanggungjawab dan menjalankan peranan yang penting dalam memajukan negara perlulah sentiasa beringat, rakyat beretika, negara berjiwa besar. Saya Peng Chia Yen, nombor metrik SC23012.